السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Jabir radhiyallahu anhu qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajatin lah fantalaqtu thumma raja'tu wa qad qadaytuha فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي ما الله أعلم به. فقلت في نفسي لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد علي أني أبطأت عليه ثم سلمت عليه فلم يرد علي فوقع في قلبي أشد من المرة الأولى ثم سلمت عليه فرد علي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما منعني أن أرد عليك إني كنت أصلي وكان على راحلته متوجها إلى غير القبلة أو كما قال. Hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Jabir radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengutuskan aku untuk nak menyempurnakan satu hajat Nabi. Jabir cerita, dia kata satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam minta dia tolong buat kerja untuk Nabi. Dia kata fantalaqtu summa raja'tu. Aku pun pergi, aku buat kerja dan aku balik. Wa qad qadaituha, aku menyempurnakan kerja yang Nabi suruh. Nabi bagi kat dia satu kerja, dia pergi buat kerja, siap kerja, dia balik. Fa ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Bila aku balik, aku pergi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila sampai dekat Nabi, fasallamtu alaih, dia kata aku bagi salam dekat Nabi, falam yuradda alayya, Nabi tak jawab. Nabi suruh dia buat satu kerja yang Nabi suruh dia buat tu dia dah buat dah, siap kerja, dia balik mai jumpa Nabi, nak bagi report dekat Nabi. Bila sampai dekat Nabi, dia bagi salam, Nabi tak jawab. Fa waqa'a fi qalbi, dia kata susah hati.
waqa'a fi qalbi ni maksudnya susah hati sekali dengan ingat macam-macam. Nabi marah aku ke? Maka kerana tu Nabi tak jawab salam aku. Aku buat tak kena tang mana ke? Macam tu. Wallahu a'lamu bih. Dia kata Allah sahaja yang tahu macam mana susah hatinya aku bila bagi salam Nabi tak jawab. Faqultu fi nafsi la'alla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajada alayya. Maka dia berkata-kata dalam hati dia kata, mungkinkah Nabi sallallahu alaihi wasallam marah ke aku? Maka kerana tu aku bagi salam Nabi tak jawab. Dan kebetulan pun kata dia, inni abta'tu alaih. Dia kata kebetulan pun aku terlambat sikit. Nabi suruh aku pergi buat satu kerja. Kerja tu aku buat, cuma terlambat sikit. Mungkinkah kerana lambat ni Nabi marah, maka aku bagi salam Nabi tak jawab. Duk ingat macam tu. Macam kita lah, kita bila jumpa orang ya, kita jumpa kita bagi salam dia, Assalamualaikum, dia buat dono aja. Dia kata marah. Siapa? Kita mula duk bertanya-tanya dalam hati. Itu kawan. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi, lebih lagi sahabat ni susah hati. Dia duk tanya dalam hati dia, dia duk tanya diri dia, aku silap tak mana, aku salah tak mana, kerana silap aku ke Nabi tak mau jawab salam aku dan sebagainya. Allah saja yang tahu macam mana susahnya hati aku. Kata Jabir, summa sallamtu alaih falam yarudda alayya. Aku try bagi salam lagi sekali, Nabi tak jawab juga. Fawaqa'a fi qalbi ashaddu min al-marrati al-ula. Dia kata hati aku lebih susah hati lagi daripada hak mula tadi. Hak tadi boleh juga ingat kot Nabi tak dengar. Bila balas lagi sekali bagi salam pun Nabi tak jawab juga, lagi susah hati. Dia kata perasan, ya dah ni Nabi marah ke aku. Summa sallamtu alaih. Aku terai lagi sekali bagi salam 3 kali. Dan ini pun yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita pergi rumah orang, kita bagi salam sekali tak ada respon, 2 kali tak ada, 3 kali tak ada balik. Kerana itu pun yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Jabir buat macam yang Nabi ajar. Dia try sekali, Nabi tak jawab, dia susah hati. Dia try kali kedua, Nabi tak jawab, bertambah susah hati. Dia try kali ketiga. Faradda alayya, Nabi jawab. Lega. Dia try 3 kali, kali ketiga Nabi jawab. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama mana'ani an arudda alayka inni kuntu usalli. Nabi kata tadi aku tak boleh nak jawab salam, aku tengah sembahyang. Nabi kata lega. Betul besar duk tersekat tadi dalam dada, duk menyawa jadi ketat tadi ni. Bila Nabi bagi penjelasan kata hak aku tak jawab tadi pasal aku tengah sembahyang, tergolek batu besar tu, lega dia. Maknanya dia tak salah apa. Kata dia, wa kana ala rahilatih mutawajjihan ila ghairil qiblah. Ketika itu dia kata Nabi duduk atas kenderaan dan Nabi dalam keadaan tidak menghadap kiblat. Tuan-tuan bayangkan, kalau di rumah lebih susah hati. Ni Nabi duduk atas kenderaan, duduk cokoh, dia kata duduk atas kenderaan tu, dan dia mai duduk nampak Nabi duduk atas kenderaan tu, bagi salam Nabi buat tak tahu je. Rupanya Nabi duduk semayang, bagi salam lagi sekali, Nabi buat tak tahu juga. Bertambah susah hati. Terai kali ketiga, Nabi jawab. Nabi kata minta maaf lah, tadi tengah semayang, pasal itulah tak boleh nak jawab salam. Sedangkan kata dia ketika itu Nabi duduk atas kenderaan, dan Nabi duduk itu hal keadaan Nabi ini dia kata mutawajjihan ila ghairil qiblah, tidak menghadap kiblat. Jadi dalam hadis ni dia ada banyak cerita. Yang pertama nak bagi tahu kata sahabat Nabi hormat Nabi ni macam tu. Duk nampak Nabi duk ada depan, duk atas kenderaan, bagi salam tak jawab, dia tak pergi duk honggak Nabi. Tak buat lagu tu. Pasal apa? Hormat.
Satu. Yang kedua daripada hadis ni nak beritahu kata betapa sahabat ni dalam diri daripada Nabi cukup besar. Sekira-kira marah Nabi tu boleh menyebabkan satu hari hidup ni dalam susah, dalam gelisah, dalam rasa bersalah. Sayang dia dekat Nabi, hormat dia dekat Nabi, sampai macam tu sekali. Sampai kalau sekiranya Nabi tak jawab salam dia, satu hari dia tak senang. Besarnya Nabi SAW dalam diri para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Dan yang ketiga, kesimpulan hukum daripada hadis ni apa dia? Kalau dalam keadaan naik kenderaan tu bergerak dan dia alih daripada arah kiblat, kita terus sembahyang. Kalau ikut dalam mazhab Hanbali, mazhab Ahmad bin Hanbal, dia mensyaratkan permulaan sembahyang masa takbiratul ihram mesti menghadap kiblat. Lepas tu dia nak pusing ke mana pun tak apa dah, kita tetap dengan hak mula tu. Itu sebab kalau kita naik kapal terbang pergi haji ke, pergi umrah ke apa ke semua, dia buat satu tempat sembahyang. Depan satu, belakang satu, sebelah bilik air. Dia buat tempat sembahyang, depan satu, sebelah bilik air, belakang satu, sebelah bilik air. Dia buat satu tempat untuk sembahyang. So, siapa yang nak sembahyang di situ, kalau masa nak pergi sembahyang, menghadap ke arah muncung depan kapal terbang. Pasal menuju ke arah kiblat kita. Kalau masa balik, dia pakai buah sejadah menghadap ke ekor kapal terbang, menghadap ke arah belakang, kita duduk tinggal kiblat kita. Permulaan sembahyang macam tu, lepas tu kapal terbang tu dia nak buat apa? Akrobatik, dia nak buat apa? Dia nak pergi gaya. Kita duduk lagu kita juga, tak payah lagu duduk pegang kompas, duduk tengok lagu duduk ikut puji lagu, tak payah. Dia permulaan sembahyang saja. Pasal apa? Sabit daripada hadis yang kita baca ni, hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Diceritakan oleh satu sahabat yang bernama Jabir, dia kata Nabi SAW sembahyang di atas kenderaan yang ketika itu kedudukan kenderaan itu tidak menghadap kiblat, dia kata. Dan hadis itu hadis sahih. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dalam sebuah hadis lain riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia anna Rasulullah SAW kharaja lailatan min jawfil lail فصلى في المسجد وصلى الرجال بصلاته فأصبح الناس فتحدثوا فاجتمع أكثر منهم فصلوا معه فأصبح الناس فتحدثوا فكثر أهل المسجد من الليلة الثالثة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلوا بصلاته فلما كانت الليلة الرابعة عجز المسجد عن أهله حتى خرج لصلاة الصبح فلما قضى الفجر أقبل على الناس فتشهد ثم قال أما بعد فإنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفترض عليكم فتعجزوا عنها فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك أو كما قال hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam pada satu malam ketika lewat tengah malam, Nabi keluar daripada rumah pergi ke masjid. Aisyah cerita. Aisyah kata Nabi SAW pada satu malam, dah lewat malam dah, tiba-tiba Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi masjid. Tuan-tuan jangan bayang macam kita lah, kita main daripada balik pulau ni main masjid Jelutong. Nabi SAW rumah dia kembang dengan masjid, tu kembang. Aisyah radhiyallahu anha cerita Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi masjid. Masjid tepi, duk kembang rumah, Nabi pergi ke masjid. Waktu itu sudah jauh fil lail, sudah lewat tengah malam. Fasalla fil masjid, Nabi pergi sembahyang di masjid. Ulama hadis bagi dua pendapat tentang hadis ni. Yang satu kata Nabi pergi sembahyang tahajud. Hak satu kata hadis ini menceritakan tentang sembahyang tarawih.
semayang malam bulan puasa. Nabi SAW keluar daripada rumah, pergi masjid, tengah malam, lewat tengah malam. Fasalla fil masjid. Nabi semayang di masjid. Wasalla rijal bi salati. Ada orang nampak Nabi pergi semayang, mereka pergi turut Nabi semayang di belakang. Ni yang kata sahabat ni, mereka tak lepas peluang. Sentiasa Nabi ni sentiasa menjadi perhatian para sahabat semua. Nabi buat apa, Nabi pakai macam mana, Nabi makan macam mana, pakaian Nabi macam mana, semayang Nabi macam mana, pergaulan Nabi macam mana, rambut Nabi sikat macam mana, panjang rambut Nabi macam mana, semua menjadi perhatian semua orang, para sahabat yang ada pada masa itu. Kita pun kadang-kadang bila duk baca hadis ni teringatlah, kalau lah Allah bagi kita hidup zaman tu, Masya Allah. Tak ada keliru macam hari ni. Hari ni keliru ni banyak sangat. Lagu ni. Dia ni punya hujah apa dengar macam betul. Dia ni punya hujah apa dengar macam betul. Kita pun pening. Dan di antara dua hujah ni pula tak ada jalan tengah pula. Dia ni duk peterah kata dia betul. Dia ni duk peterah kata dia betul. Ni kita macam mana? Hak ni pun nampak macam warak juga. Macam cakap dia betul juga. Dia ni pun nampak warak juga. Nampak berilmu juga. Kita terkapit. Zaman tu senang. Nabi SAW ada depan. Nabi buat apa tu? Ada timbul tak faham, timbul keliru, timbul apa? Jumpa Nabi tanya. Nabi jawab clear. Itu kelebihan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, kerana mereka diberi peluang hidup pada zaman Nabi SAW. Maka hadis yang kita baca malam ni cerita Nabi SAW. Aisyah kata keluar daripada rumah dah lewat tengah malam, pergi masjid, fasalla fil masjid. Nabi semayang sunat di masjid. Ada beberapa orang sahabat turut Nabi semayang di belakang Nabi. Fa asbahan nas fatahaddatsu. Esok pagi-pagi saja geng yang pergi semayang sama dengan Nabi ni buka cerita. Oh, mereka kata semalam dah lewat malam dah Nabi keluar daripada rumah, Nabi pergi semayang di masjid. Kami ikut Nabi, kami semayang sama dengan Nabi. Hidup buka cerita. Dengar ke sahabat-sahabat lain pula hak tak ada peluang malam tu. Apa jadi? Fajtama'a aktsaru minhum fasallau ma'ahu. Bila dengar esok tunggu aja malam, depa duk usaha tunggu kat tepi masjid. Nampak Nabi keluar, depa serbu pergi. Maka ramai berbanding dengan malam mula. Malam yang kedua lebih ramai daripada malam yang mula. Pakai ikut semayang sunat di belakang Nabi SAW. Daripada hadis ini juga ulama ambil kesimpulan, kata sembahyang sunat seperti tahajud boleh dilakukan berjamaah. Dan daripada hadis ini juga ulama hadis buat kesimpulan bahawa sembahyang sunat walaupun Nabi suruh buat di rumah, tetapi buat di masjid juga sunnah Nabi. Pasal apa? Pasal Nabi juga ada buat sunnah di masjid. Dia macam tu. Kata hadis ni lagi, dia kata fatahaddatsu. Esok pagi cerita lagi. Geng yang malam kedua ni pula cerita. Oh, mereka kata kami dapat bonus semalam. Kami dapat sembahyang sunat sama dengan Nabi SAW di masjid. Fakathura ahlul masjid minal lailati tsalitsah. Maka kata Aisyah, malam ketiga ramai lagi duduk tunggu. Pasal apa? Duduk dengar kata Nabi duduk keluar malam-malam semayang di masjid. Maka pada malam yang ketiga lagi ramai pakat duduk tunggu. Fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasallu bi salatihi. Dosa Nabi keluar pergi semayang, maka pakai ikut semayang di belakang Nabi. Ramai lagi pada malam yang ketiga. Falamma kanatil lailatul rabi'ah ajazal masjid an ahli. Kata Aisyah, malam yang keempat masjid tak celui. Ajazal masjid, ajaza ni dalam bahasa Arab maksud dia lemah. Ajazal masjid maksudnya lemah masjid. Maksud dia apa? Masjid dah tak boleh nak menampung bilangan yang mai semayang ni, punya ramai. Macam kita lah, dengar kata ni malam ni buat semayang hajat, kata Tok Guru ni Aziz mai jadi imam. Sampai dalam polah pekat duduk nak semayang. Pasal apa? Nak ambil peluang semayang belakang orang bagus-bagus. Ini ke pula Nabi SAW. Nabi duk turun pergi semayang sunat malam ni.
Kata Aisyah radhiyallahu anha, dia kata falamma kanatil lailatul rabi'ah, bila mai malam keempat, ajazal masjid min ahli, bilangan yang turun main nak semayang sama dengan Nabi di masjid ni, masjid dah tak boleh tampung dah, terlampau ramai. Hatta kharaja li salati subhi, Nabi tak keluar. Nabi pun duduk rumah tepi masjid, dia duduk buka tirai tengok. Dia kata ramai tengah malam ni, biar pergi kat mereka. Dia semayang di rumah. Sampailah masuk waktu subuh, kharaja li salati subhi, baru Nabi keluar kerana nak semayang subuh. Falamma qada al-fajra aqbala 'ala an-nas, bila habis semayang subuh, Nabi bagi salam semua, Nabi beralih menghadap kepada makmum yang ada ramai ni, fatasyahada, Nabi bertasyahud. Macam biasa Nabi SAW, dia bila nak mula bercakap macam kita dah buat tu, dia mula dengan memuji Allah, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in, dah apakah, kemudian dia bertasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu adab Nabi SAW. Tiap kali Nabi nak bercakap, hatta dalam khutbah nak meminang, disunatkan mula dengan benda-benda macam ni. Mulakan dengan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, bermula dengan tasyahud dan sebagainya. Itu adab. Fatashahada, Nabi bertasyahud, summa qala amma ba'd, kemudian Nabi kata amma ba'd, fa innahu lam yakhfa alayya makanukum. Nabi kata depan semua orang, ada ramai di masjid ni, Nabi kata maka sesungguhnya aku tak takut dengan hal hampa ni. Nabi kata, maksudnya Nabi nak kata apa? Nabi kata walaupun semalam aku tak turun mai semayang di masjid, semayang sunat sama dengan hampa, tapi aku tahu semangat hampa ni. Malam mula mai banyak mana, malam kedua tambah berapa ramai, malam ketiga jadi ramai macam mana, malam keempat sampai tak cerai masjid. Nabi kata tentang nak takut ke semangat hampa ni, Nabi kata itu aku tak takut. Hampa memang cukup bersemangat untuk nak buat ibadah. Nabi kata, walakinni khashitu an tuftarada alaikum, yang aku takut ni satu, bila hampa duk turun mai macam ni, aku takut sekali lagi Allah turun mai satu firman memfardukan sembahyang sunat yang kita buat ni. Hak ni aku takut, Nabi kata. Fata'jizu anha, dan bila difardukan benda ni, hampa jadi lemah, takut hampa tak boleh buat. Sembahyang fardu 5 waktu pun tuan-tuan, orang Islam tak sembahyang berapa ramai tu lah. Sembahyang fardu 5 waktu ni, kalau kita buat ni 5 minit aja. 5 minit aja. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya ni kalau buat satu-satu sembahyang 5 minit aja. Baca dengan tartil, baca dengan elok ni 5 minit aja. 5 minit tu tak boleh buat. Naik satu kereta nak pergi Kuala Lumpur, berhenti dekat RNR manakah, berhenti nak semayang. Kawan hak naik dengan kita ni, kalau dia jenis tak semayang, dia boleh hilang dah. Kita pergi disuruh semayang tu, kita duduk cari dia tak ada, dia hilang. Kita habis semayang, kita main kereta, dia lari kereta. Kita kata semayang bila? Kita tak semayang. Pasal apa? Pasal Quran kata, wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Semayang ni dia jadi kabirah, dia jadi besar sangat, dia jadi berat, illa 'alal khashi'in, melainkan kepada orang-orang yang hati dia khusyuk, tunduk kepada Allah. Orang yang tak ada hati tunduk kepada Allah, dia tak boleh buat. 5 minit kita kata dia tak boleh buat 5 minit tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW kata, kalau makin lama makin ramai duk main semayang macam ni, kalau Allah fardukan semayang sunat malam ni, macam mana nak jadi? Nabi kata, aku takut hak ni. Aku takut kalau Allah memfardukan semayang sunat ni, maka hampa jadi lemah, hampa tak boleh nak menunaikan semayang sunat ni. Kata hadis tu, fatufya Rasulullah SAW wal amru ala dhalik, sehinggalah wafat Nabi SAW. Sampai Nabi SAW wafat, perkara itu masih macam tu.
Maksud dia apa dia? Yang pertama, dari segi sembahyang sunat, tahajud ke ataupun tarawih ke, sembahyang sunat malam Ramadan ke apakah, sampailah hari ini duk ramai situlah orang sembahyang di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram ni, duk ramai situlah. Sembahyang tahajud duk ramai situlah di Masjid Nabawi dan juga di Masjidil Haram ni. Sampai hari ini kata Aisyah radhiyallahu anha, fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik. Wafat Nabi, benda tu masih macam tu. Orang duk sembahyang duk ramai situlah, dan benda ni dikerja secara berjemaah. Macam mana Nabi buat, macam itulah duk jadi sampai hari ini. Masa zaman Aisyah radhiyallahu anha sampailah zaman kita hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, demikian para sahabat sayang Nabi. Nabi buat apa, dia nak ikut semua. Maka adalah baik kalau sekiranya kita ambil sifat para sahabat ni, kita sentiasa duk cari-cari apa lagi benda yang menjadi sunnah Nabi, kita nak buat. Kerana dengan itu menunjukkan cinta kita kepada Nabi SAW. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 5. Bahrul Mazi jilid 5. Kita berhenti itu muka surat 114. Kita terus buka muka surat 118. Malam ni kita baca laju. Nak habis bab puasa ni, bulan depan insya-Allah kita tengok bab lain. Ramai sangat orang SMS saya duk tanya ni, Ustaz, jilid 5 kan malam ni? Jilid 5 saya juga dia cemui dekat dengar bab puasa ni. Ataupun dia takut kita silap ke apa. Saya pun susah hati. Kita perhabis bab puasa, kita baca agak-agak yang berkenaan dengan kita masuk bab lain bulan depan insya-Allah. Dia memanglah bila dah lepas season puasa, dia mood dia tak ada. Sedangkan cerita dalam bab ni bukan bab puasa Ramadan saja. Dia puasa macam-macam tu ada. Jadi kita baca cepat-cepat. Baik, tuan-tuan, buka surat 118. Bab dia kata fil hasi ala saumi yaumi Ashura. Puasa Ashura dah lepas dah. Tapi kita baca apa cerita dia. Itu bab yang datang pada menceritakan puasa hari Ashura. Ketahuilah saudaraku, puasa Ashura itu tiadalah sayogia seseorang meninggalkan dia. Ada satu orang telefon saya baru ni tanya. Dia kata, Ustaz, betul-betul puasa Ashura ni masih sunat lagi kalau ni? Dia tanya begitu. Saya kata sunat. Saya jumpa, dia kata dalam hadis Bukhari, dia kata cerita satu sahabat dia kata dia buat puasa Ashura ni sebelum difardukan puasa Ramadan. Bila difardukan puasa Ramadan, dia kata dia tinggal puasa Ashura ni dia tak buat dah, kecuali kalau sekiranya puasa Ashura tu jatuh pada hari yang dia dah buat puasa, hari Isnin, hari Khamis ataupun 3 hari dalam sebulan dan sebagainya. Kalau Ashura jatuh pada time tu, dia puasa. Tapi kalau Ashura jatuh bukan pada time tu, sahabat ni tak buat puasa. Betul tak Ustaz ada hadis tu? Saya kata betul. Jadi maksudnya puasa Ashura Allah tak sunat dah. Ini persoalan dia. Tentang nampak, kita boleh baca buku hadis, kitab hadis, terjemahan banyak tu adalah ni Sahih Bukhari ke Sahih Muslim ke, tapi kita kena baca syarah dia. Kadang-kadang bila kita baca hadis tu saja, takut sekali lagi kita faham silap. Kita faham silap, kita buat kesimpulan silap. Satu sahabat telefon tanya saya, dia kata, Ustaz, Nabi ketika dikafankan Nabi, bila Nabi wafat ni, Nabi ini dikafankan dengan apa? Dia kata. Saya kata dengan 3 helai kain putih yang disebut dalam hadis Bukhari. Dia kata kain putih tenunan Yaman, Suhuliyah. Jenis kain putih tu jenis Suhuliyah. Dikafan Nabi dengan 3 helai kain, laisa fihinna qamis wala imamah. Dia kata saya nak tanya yang tu. Apa tu? Dia kata ada. Jadi maksud hadis tu, dia kata adakah Nabi ini dikafankan dengan 3 helai kain kafan, tidak termasuk qamis dan serban.
Saya kata dia tak faham. Maksud saya macam mana? Bukan, maksud saya, adakah hadis tu membawa maksud Nabi ni dikafankan Nabi ni selain daripada 3 helai kain kafan, Nabi juga dipakaikan khamis, Nabi juga dipakaikan serban. Kalau saya kata tak, bukan macam tu. Maksud hadis tu Nabi dikafankan dengan 3 helai kain dan tidak dipakaikan khamis dan tidak dipakaikan serban. Itu maksud dia. Oh, bukan maksudnya 3 helai kain tidak termasuk khamis dan serban. Nabi pakai khamis, pakai serban, baru kafan 3 helai. Bukan macam tu. Saya kata tak, bukan macam tu. Oh, dia kata saya baca dalam buku hadis tu, dia kata nampak tuan-tuan, nampak, perlunya kita baca, kita kena baca syarah dia. Di sana ada huraian dia. Kadang-kadang kita pergi pegang terjemahan tu, kita silap nak memahami matan hadis tu. Itu masalah. Baik, so cerita tentang hari Ashura ni, cuba kita baca apa betul-betul. Dia kata, ketahuilah saudaraku, puasa hari Ashura itu tiadalah sayogia satu orang tinggalkan dia, kerana besar pahala dia. Okay. Maka dengan hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi ni, dapat kita tahu betapa kelebihan puasa Ashura itu. Hadisnya dia kata, an Abi Qatadah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, siyamu yaumi Ashura inni ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablah. Maksud dia, diriwayatkan daripada satu sahabat yang bernama Qatadah radhiyallahu anhu, bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bermula puasa Ashura itu, sesungguhnya aku kirakan atas Allah Ta'ala mengifaratkan dia akan dosa tahun yang dulu daripadanya. Nabi kata macam tu. Nabi kita siapa puasa pada hari Ashura pada 10 Muharram, siapa puasa pada 10 Muharram, Allah janji Allah akan menghapuskan dosa dia 1 tahun yang lepas. Ulama hadis kata maksud dosa yang dikifaratkan itu ialah dosa kecil. 1 tahun dosa tahun yang lepas Allah mengkifaratkan dosa itu. Maknanya ini janji besar. Puasa 1 hari 10 Muharram, macam ni punya janji Allah Subhanahu wa ta'ala suruh Nabi habaq dekat kita. Maknanya pahala dia sangat besar. Maknanya kalau kita lepas, sayang. Walaupun benda tu sunat, tak buat tak berdosa, tapi kalau tak buat, rugi. Itu maksudnya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ali, Muhammad bin Saifi dan Salamah bin Al-Aqwa dan sebagainya. Banyak lagi sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Tuan-tuan tengok bawah, dia kata bab ma jaa fi rukhsah fi tarki siyam yaumi Ashura. Itu bab yang menyatakan hadis yang menyebutkan dibenarkan meninggalkan puasa Ashura itu. Dia nak habaq kata puasa Ashura ini tidak wajib. Mana kalau tak buat tak berdosa, kita boleh tak buat tapi rugi. Itu maksudnya. Ketahuilah saudaraku, puasa Ashura itu sayogia bagi seseorang mengerjakannya. Buat, dia kata, kalau tak buat rugi. Tetapi tiadalah ia wajib seperti mana wajibnya puasa Ramadan. Dia tak wajib. Tapi kalau boleh buat. Pasal apa tuan-tuan? Pasal puasa Ashura ini dia sunnah Nabi Musa. Macam mana kita dah baca hadis sunnah Nabi SAW, maka puasa Ashura ini sunnah Nabi Musa. Sebab kalau kita tengok dalam hadis riwayat daripada Ibn Abbas, dia kata Nabi SAW hijrah daripada Mekah ke Madinah. Bila Nabi sampai sahaja di Madinah, Fara' al-Yahud, dia kata Fara' al-Yahud tasumu yawma Ashura. Nabi melihat orang-orang Yahudi puasa pada 10 Muharram. Faqala Nabi SAW, Nabi tanya kepada orang Yahudi yang duk puasa 10 Muharram ni, Nabi kata ma hadza. Nabi kata ni apa ni? Hampa puasa apa ni? Qalu, jawab Yahudi, hadza yaumun salih. Hadza yaumun najjallah Bani Israel min aduwihim. Yahudi jawab dekat Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad,
ni hari ni hadza yaumun salih, hari 10 Muharram ni hari yang cukup baik. Yaumun salih, ini hari yang cukup baik. Hadza yaum najjallahu bani Israel min aduwihim. Pada hari ini, pada 10 Muharram ni, Allah selamatkan Musa daripada musuh dia, Firaun. Maka orang Yahudi, mereka ni duk pegang kitab Taurat, mereka pegang Nabi Musa. Nabi Musa diselamatkan oleh Allah daripada kena ligan dengan Firaun pada hari ini. Dia kata, maka kami merayakan hari ini, kami membesarkan hari ini, kami puasa pada hari ini. Dia faham dekat Nabi SAW. Dan kata Yahudi lagi, fasamahu Musa. Dia kata, dan Musa sendiri puasa pada 10 Muharram. Qala Nabi SAW, Nabi SAW dia dengar macam tu kata Yahudi ni. Nabi kata, fa ana ahaqqu bi Musa minkum. Nabi kata, aku lebih patut, lebih layak puasa pada hari ini ikut macam mana yang Nabi Musa buat berbanding dengan hampa semua. Kalau hampa kata hampa puasa kerana ikut Musa, aku lebih utama ikut Musa. Nabi Muhammad kata, fasamahu wa amara bisiyami. Maka Nabi puasa pada 10 Muharram dan Nabi mengarahkan sahabat-sahabat puasa pada 10 Muharram. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari. Ini cerita dia. Jadi hadis yang kita dah baca ni pula, dia kata bermula dalil yang menunjukkan sunat puasa pada 10 Muharram itu ialah hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, kana Ashura yawman tasumuhu Quraisy fil jahiliyah. Diriwayatkan daripada Aisyah isteri Nabi SAW. Kata dia, pada hari Ashura, hari 10 Muharram ini, satu hari yang puasa akan dia oleh kafir Quraisy di zaman jahiliyah. Quraisy yang bukan Islam pun puasa pada 10 Muharram, kata Aisyah. Menurut sebagaimana agama tok nenek mereka. Quraisy pun dah, macam tu lah cerita dia, ikut agama awal macam tu. Sambung hadis tu, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu. Aisyah kata, tak adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam pun puasa pada 10 Muharram ini. Aisyah kata, Nabi pun puasa 10 Muharram ini. Kerana pada masa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ada tinggal di Makkah. Aisyah kata, Nabi sebelum hijrah, hadis kita baca tadi, Nabi dah hijrah. Tengok Yahudi duk puasa 10 Muharram di Madinah. Sebelum hijrah, Nabi duk di Mekah pun Nabi puasa pada 10 Muharram. Aisyah kata macam tu. Sambung hadis tu, dia kata, falamma turida Ramadan, kana Ramadan huwal fariḍah wa taraka Ashura. Dia kata, dan tak kala datang ia, yakni Nabi SAW ke Madinah kerana hijrah ke sana dan duduk di sana, maka puasa Nabi akan dia, yakni pada 10 Muharram itu, dan disuruh orang lain juga puasa pada hari itu. Maka sekalian orang pun puasa kerana junjung perintah Nabi SAW. Kemudian daripada mereka mengerjakan puasa Ashura itu, turun pula perintah Allah suruh puasa Ramadan. Maka diwajibkan atas tiap-tiap orang yang mukallaf untuk puasa Ramadan. Dan kata Aisyah radhiyallahu anha, falamma turida Ramadan kana Ramadan huwal fariḍah wa taraka Ashura. Dia kata, maka tak akanlah difardukan Allah akan puasa Ramadan kepada setiap orang yang mukallaf laki-laki dan perempuan. Maka Ramadan itu menjadi fardu dan tidaklah lagi diberatkan puasa Ashura itu. Daripada hadis ni, ulama berbagai-bagai pendapat. Imam Abu Hanifah misalnya, dia kata sebelum difardukan Ramadan, puasa Ashura fardu. Dia kata, Nabi tak pernah tinggal. Itu kata Abu Hanifah. Imam Syafi'i sendiri ada dua pendapat. Satu pendapat Imam Syafi'i, dia kata dah, puasa Ashura ni sejak awal-awal sunat aja. Tapi pendapat kedua Imam Syafi'i juga, dia kata dia setuju juga dengan pendapat Abu Hanifah. Mungkin pada zaman awal Ashura difardukan. Bila diturunkan perintah puasa Ramadan 1 bulan, maka dimansuhkan kefarduan puasa Ashura ini. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Dan pendapat kedua
di sisi Imam Asy-Syafi'i. Jadi ini yang kata puasa Asyura ni. Yang ni maka tiadalah Nabi SAW suruh kami puasa Asyura dan tiada ditegah bagi kami yang mau puasa. Lepas daripada difardukan Ramadan, Nabi dah tak tekan dah tentang puasa Asyura ni. Tapi kalau puasa, Nabi kata bagus. Macam tu aja. Nabi tak tekan dah. Sebelum tu Nabi peringat. Nabi peringat jaga baik esok 10 Muharram puasa. Nabi pesan. Maka sebahagian ulama mengatakan apa? Sunnah yang Nabi buat puasa Asyura ni, dia dalam fiqh dia duduk dalam sunnah yang dituntut. Begitu. Baik. Dan tiada berikat janji untuk puasa Asyura lagi selepas daripada difardukan Ramadan itu. Sambung hadis tu, dia kata faman syaa'a shama wa man syaa'a taraka. Dia kata siapa nak puasa maka dia boleh puasa, dan siapa yang nak tinggal tak mau puasa Asyura maka dia boleh tinggal dan tidak berdosa ke atas dia. Gitu. Dan kata At-Tirmizi, dan pada bab ini ada riwayat daripada Ibni Mas'ud dan Qais bin Sa'ad dan Jabir bin Samurah dan lain-lain lagi. Tentang buka sebelah. Sebelah tu dia cerita tu. Dia cerita tentang perbahasan tentang hukum awal puasa Asyura. Abu Hanifah kata dulu Asyura difardukan. Kemudiannya bila difardukan Ramadan, maka Asyura ni menjadi sunat. Imam Syafi'i dua pendapat yang kita kata tadi. Tentang Tawih pergi buka muka surat 126. Tawih pergi muka surat 126. Baik, bab fi siyam 6 ayyam min Syawal. Itu bab yang datang pada membicarakan puasa 6 daripada bulan Syawal. Ini cerita puasa 6 bulan Syawal. Ketahuilah saudaraku, apabila selesai puasa Ramadan, maka sayogialah kumpulkan puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kerana besar sangat pahala bagi orang yang mengerjakannya. Puasa 6. Ada satu sahabat saya, umur dah dekat 70 lah. Masa lepas raya itu lah, saya jumpa dia. Saya tanya dia, sembang kan. Saya tanya, Haji, puasa 6 habis ke kot? Saja tanya, sembang, Haji kata puasa 6 habis ke kot? Hei, dia kata, terkejut kita ni. Hei, dia kata, orang macam saya jahil ni takkanlah nak buat puasa 6. Dia kata, terkejut tuan-tuan. Orang macam saya, dia kata orang jahil ni takkanlah nak buat puasa 6. Padan dengan bini saya buat sudah. Dia kata, sayang tuan-tuan, umur 70 lah. Umur 70 dah buatlah puasa 6 ni. Pasal apa tuan-tuan? Sana itu kita nak bawa pergi menghadap Allah ni, amal ikhlas kita ni, kita nak bawa pergi itu ni. Muka kita nak tak tahu mana. Allah bagi kita hidup sampai 80 tahun umur hidup atas dunia. Allah bagi 80 sehat. Bukan Allah bagi umur 80 sepanjang-panjang sakit tak. Allah bagi kita umur 80 sepanjang 80 tahun tu Allah bagi kita sehat. Tanya-tanya balik tak ada belaka. Buat hak fardu-fardu aja. Okey, buat hak fardu saja pun kalau buat elok, buat ikhlas, ada hadis Nabi kita dapat dah syurga. Tapi padan ke dengan nikmat yang Allah bagi kat kita punya banyak ni. Surah Ar-Rahman Tuhan ulang banyak ni. Cerita pasal ni, nikmat yang kamu dustakan ni. Dalam surah Ar-Rahman Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Allah ulang 31 kali. 31 kali tentang balik kira. Allah ulang tu, maka dengan nikmat aku hak mana satu yang hang nak dustakan Tuhan tadi. Aku bagi hang jadi atas dunia ni, aku bagi dekat hang rezeki, aku bagi dekat hang keluarga, aku bagi dekat hang sehat, aku bagi dekat hang harta kekayaan, aku bagi dekat hang satu kehidupan, aku bagi dekat hang ni hidup dalam dunia yang cantik pemandangan ni. Tuhan sebut benda tu dalam Quran. Dia sebut start daripada aku bagi jadi manusia, allamahul bayan. Aku mengajak manusia bercakap. Tuhan kata. Bukan setakat aku ni khalaqal insan, bukan setakat aku cipta manusia, allamahul bayan. Aku ciptakan manusia, aku ajak dia bercakap.
Manusia yang ada dalam dunia ni, 6 bilion manusia yang ada dalam dunia ni, bahasa dia tak tahu berapa ribu, berapa ratus ribu bahasa ada. Semua bahasa daripada Allah. Tuan-tuan jangan ingat kata bahasa Arab, bahasa yang Allah bagi, tak. Semua bahasa bayan. Tanya orang tabligh, dia tahulah bayan ni. Bayan ni komunikasi yang boleh membawa faham, itu bayan. Tak kira bahasa apa. Kalau dia bercakap bahasa Banjar, dua-dua cakap, dua-dua boleh faham, itu bayan yang Allah bagi. Suku kaum apa yang duduk dalam hutan rimba di Afrika tadi, di South America mana hak duduk dalam hutan Amazon dah apa, depa duduk di sana, depa ada bahasa bercakap sama-sama depa. Yang bahasa tu lain daripada suku puak dia tak faham. Bahasa tu pun Allah bagi. Dengan apa yang Allah bagi tu, manusia boleh berkomunikasi, boleh duk berhubung. Dengan boleh duk berhubung ni nikmat. Tuan-tuan bayangkan kalau kita sama kita tak boleh nak berkomunikasi, susah kita ni. Kita tak pergi cakap Arab, kita pergi Mekah. Arab tak pergi cakap orang putih. Dia jadi ayam dengan itik. Itik cakap ayam tak faham, ayam cakap itik tak faham. Kita nak tanya Panjang tak mana, dia tunjuk supermarket kat kita. Susahnya kalau sekiranya tak boleh nak berkomunikasi. Maka Allah sebut itu nikmat. Aku bagi dekat, aku jadikan hang sebagai manusia, itu pun sudah nikmat. Aku jadikan pula bahasa untuk berkomunikasi, itu nikmat. Banyak lagi benda yang Allah bagi jadi, yang benda-benda tu nikmat. Kemudian Allah tanya manusia, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa lagi yang hang nak dustakan? Tuhan kata sebut mai, aku nak dengar apa yang aku tak bagi dekat manusia. Sebut mai. Semua aku bagi. Hampa nak dustakan lagi aku? Hampa tak mau nak terima aku jadi Tuhan? Hampa nak bantah perintah aku? Entah. Kita balik esok menghadap Allah Subhanahu wa taala, berimpun di mahsyar esok ni, kita nak tak muka tang mana di depan Allah kalau kita tak bawa apa? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Siaplah bekal. Sebaik-baik bekal itu ialah takwa, takut kepada Allah. Kalau ada takwa, kita buat benda-benda ni. Kalau kita ada takut kepada Allah, kita buat ni benda-benda ni. Pasal apa? Pasal kita takut, kita nak menghadap dia hidup tak ada apa. Kita cari apa boleh buat, kita cari. Dengar kata puasa Ashura, kita buat. Dengar kata puasa 6 dalam bulan Syawal, kita buat. Dengar kata ada 3 hari disunatkan puasa tiap-tiap bulan, kita buat. Dengar kata Isnin Khamis boleh puasa, kita buat. Pasal apa? Pasal kita takut kepada Allah. Kita takut kita ni dianggap sebagai hamba yang tak tahu syukur kepada Allah. Tuan-tuan, dosa kata kita dengan Allah lah, kita dengan anak kita. Kita bagi apa pun dia mau, kita bagi. Kita sakit tak apa, kita susah tak apa, macam-macam kena kat kita tak apa. Kita nak bagi anak kita senang. Kalau tengok-tengok esok dia tak jadi satu anak yang menyejukkan hati kita, kita rasa macam mana? Tuhan kita bagi banyak mana? Kita ni berbanding dengan hak Allah bagi kat kita. Wajarkah kita menghadap Allah dalam keadaan kita dengan Allah ni muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah? Ini dia dah bagi tahu ni. Maka dia kata besar sangat pahala orang yang buat puasa 6 dalam bulan Syawal ni. Maka kelebihan puasa 6 Syawal itu dikeluarkan oleh At-Tirmizi dalam hadis dia. An Abi Ayyub radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Syawal fadzalika shiyamud dahri. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, nama dia Abu Ayyub radhiyallahu anhu. Kata dia sabda Nabi, barang siapa puasa Ramadan, kemudian diikutnya akan dia dengan 6 hari dalam bulan Syawal, maka itulah pahalanya sebagaimana pahala puasa 1 tahun penuh. Hadis ni hadis matematik. Hadis matematik. Puasa 30 hari, tiap-tiap satu puasa 10 pahala. 30 kali 10 300. Buat pula 6 dalam bulan Syawal, tiap-tiap satu 10. 6 kali 10 60. 60 campur dengan Ramadan 300 jadi
360. 360 itu bilangan hari ikut kalender Islam. Maknanya orang yang puasa Ramadan 30 hari diikuti dengan 6 hari dalam bulan Syawal, dia seumpama orang yang puasa komplit 360 hari. Hadis ni hadis matematik. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi jangan tak buat benda-benda ni semua. Tuan-tuan tulis tengok muka sebelah, bab fi qaumi salasati ayyam min kulli syahrin. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan kita ambil 3 hari, 3 hari, 3 hari, 3 hari. Baik, ketahuilah saudaraku, puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan itu disuruh syarat, sehingga diberi janji dan dinasihat akan sahabatnya suruh buat dan jangan ditinggalkan. Itu dia. Nabi SAW dia memang buatlah betul-betul ketika dia. Dia peringat sahabat ni, dia peringat pula, dia peringat pula. Sekurang-kurangnya sebulan ambil 3 hari puasa. Sama ada 3 hari itu kita nak ambil pada ayyamul bir, dia panggil ayyamul bir. Bir ni maksud dia putih. Ayyamul bir maksudnya 3 hari putih. 3 hari putih ni apa dia? Hadis pun ada dan kesimpulan ijma' yang disepakati oleh sahabat juga kata yang dimaksudkan dengan ayyamul bid, hari-hari putih ni ialah hari 13, hari 14 dan hari 15 kalender hijrah. Hari 13, hari 14 dan hari 15. Dia panggil ayyamul bid, hari-hari putih kerana pada masa itu bulan terang. Maka 3 hari ini dipanggil sebagai hari-hari putih. Ada satu pendapat lagi kata 12, 13, 14. Tetapi pendapat yang masyhur dan diterima oleh jumhur 13, 14, 15. Ataupun ambillah mana-mana hari dalam sebulan 3 hari. Isnin dengan Khamis. Hari ni Isnin, minggu depan ambil Khamis, lagi sekali ambil Isnin pun tak apa. 3 hari dia buat dalam sebulan. Nabi kata jangan tinggal puasa yang macam ni. Maka di sini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi hadis yang memberi janji kepada sahabat jangan tinggal puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan itu. Kata dia an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ahida ilayya Nabi sallallahu alaihi wasallam thalatha an la anama illa ala witrin wa sawma thalathati ayyam min kulli shahrin wa an usalli ad-duha. Maksudnya diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang masyhur dengan nama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata dia telah berikat janji kepada aku oleh Nabi SAW. Nabi dia sampai macam tu, dia ikat janji. Dia pegang Abu Hurairah, dia kata ya Abu Hurairah, dia kata janji dengan aku hang nak buat benda ni. Nabi sampai macam tu. Pasal apa? Pasal Nabi nak suruh sahabat buat. Tuan-tuan, nak buat benda baik bukan senang benda. Bukan senang. Dalam duk main kuliah, duk dengar puasa Asyura ni, hari 10 Muharram kena mi goreng lah pagi. Kena mi goreng lah pagi. Pukul 9 baru kawan hantar SMS, selamat apa berpuasa Asyura apa semua. Hari ni mi goreng duk ada di ujung mulut duk ada hari. Hari ni ke? Saya pun Ustaz, kalau saya luah saya kumuk-kumuk boleh betul tak? Makai sangat. Kan? Kita tak notice benda tu. Kita kena notice benda-benda ni. Pasal dia main sekali setahun. Notice benda-benda macam ni. Baik. Dan dia kata diberinya nasihat Nabi kepada para sahabat ni supaya 3 perkara jangan ditinggalkan. Nabi kata 3 benda jangan duk miss. Buat 3 benda ni. Dan biar ada amal 3 perkara itu seumur hidup. Itu dia. Nabi kata daripada kita tahu tentang benda ni sampai mati, kalau boleh jangan tinggal 3 benda ni. Jangan tinggal. Tuan-tuan, amal yang kita buat ni kadang-kadang amal qalil, amal sikit. Tapi di mahsyar itu penilaian yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu sebab Nabi kata ramai orang yang frust ketika di mahsyar itu. Satu, hak pasti frust ni hak tak buat. Frust dia.
Bila dia tengok orang-orang hak buat duk ambil ganjaran, masa tu dia frustrated. Dia tengok orang yang duk buat duk ambil ganjaran. Nah, bila mai apa bulan berapa kan tabung haji isytihar kata dividen kepada penyimpan tabung haji tahun ni 12%, dia kata Allah geng hak tak bubuh duit ni, Allah itu kalau aku bubuh dalam tabung haji pun tak apa, dah lah tempat pelaburan halal, dapat pulangan cantik pula. Allah. Nampak tu atas dunia. Tuan-tuan bayang akhirat esok bukan ada peluang lah. Bukan kita boleh revert. Bukan boleh pergi minta dekat Tuhan, minta ya Allah bagi dekat saya nak balik sebulan, nak balik atas dunia sebulan, saya akan isi sebulan tu, kira mai balik saya apa isi. Tak boleh lah. Maka orang yang tak buat tentu berat. Golongan yang kedua apa dia? Orang yang buat tapi dia buat sikit. Bila pergi di mahsyar esok, dia tengok Tuhan duk bayang dekat dia ganjaran atas apa yang dia buat ni, dia terkejut. Aku buat banyak ni aja, Tuhan bagi ganjaran punya banyak. Silap aku tak buat banyak itu. Jadi dia. Jadi untung kita ni apa tuan? Untung kita ni pasal kita ada peluang dengar malam ni. Itu untung kita dengan orang hak tak dengar. Jadi duduk seumur hidup dengan tak tahu apa pasal agama. Jadi di ofis tadi saya duduk sembang dengan satu sahabat tu, sembang pasal benda-benda yang lebih kurang macam ni lah kan. Allah kadang-kadang dia bagi dekat kita, dia nak bagi satu benda dekat kita, dia tengok kita dulu kan? Dia bagi dekat kita mak bapak tua, mak bapak umur 80, 90, dia bagi kat kita, suruh kita tolong jaga. Allah nak bagi kat kita tu, Allah tahu dah dia ni boleh jaga, Allah bagi. Berapa ramai anak tak boleh jaga, mak pak tak boleh jaga. Mana saya bawa ayah saya cabut gigi. Dia yang tadi timur cerita ni pasal start sama je lah. Umur 90, ayah saya umur 90. Kalau ada bangkit, kena pegang tangan, bangkit, jalan kena tuntun. Saya bawa pergi klinik. Sahabat kita duduk jelutung ni, Dr. Amin. Bawa pergi klinik dia. Dr. Amin ni tuan-tuan, bab nak puji dia ni satu bab. Sudah lagi dia marah dia. Orang babi tuan-tuan. Lepas dia cucuk-cucuk nak cabut 3 buntung, gigi rosak 3 buntung. Orang tua ni gigi asal dah umur 90, gigi asal ni. Nak cabut ni. Dah lepas cucuk nak tunggu kebas tu, dia ada sembang. Dia bagi pula satu tazkirah pula kat saya. Ustaz Amin. Dia kata, Ustaz, dia kata, you see, dia kata, this is a circle of life. Dia kata, apa? Putaran hidup, pusingan hidup kita. Dulu, dia kata, Ustaz, masa kita budak kecil, baru duk belajar berjalan, mak kita, pak kita pegang tangan kita macam tu lah. Tak tih. Dia suruh anak ni tak tih. Tengok Ustaz, dia kata, pusingan hidup. Hari ni kita pegang tangan ayah kita, suruh tak tih. Saya touching sih bila dia kata macam tu. Cuma beza satu, dia kata, dulu mak ayah kita pegang tangan kita, tarik macam tu dengan penuh kasih sayang. Anak-anak hari ni pegang apa tak tahu. Dia takut. Jadi doktor kata kat dia lah. No Ustaz, I got no intention macam tu, tak ada, dia kata. Betul apa dia kata tu? Betul. Kita ada anak orang, kita tahu macam mana kita pegang anak nak ajak dia berjalan tu, kasih sayang ni 100%. Tak ada sumbin sikit pun. 100% kita bagi kat dia. Kita mau dia boleh berjalan, kita mau dia besar, kita mau macam-macam yang baik dekat dia. Tapi hari ni bila kita jadi macam kita, ayah kita umur macam tu, kita duk pegang dia, apa kita ingat? Allah yang mengetahui. Apa yang kita ingat? Allah yang mengetahui. Wal'ayyadzubillah. Jangan kita piada ingat, tak elok. Tapi boleh jadi benda ni dalam hidup manusia ni, dia boleh main lintasan-lintasan macam ni. Benda macam ni hakikat kehidupan. So bila dia sebut macam tu, saya rasa tak ada benda. Ni bonus Allah bagi. Dia bagi mak pak macam ni, dia bagi kita suruh jaga. Bonus Allah bagi kat kita. Dia bagi macam-macam benda yang dia bagi, tapi Allah bagi, dia tengok dia agak kita boleh, dia bagi.
bonus untuk kita, bukan beban, bukan satu susah, tapi bonus untuk kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ni cerita yang Nabi SAW nak bagi tahu ni. Nabi kata, dalam kehidupan manusia ni, amal-amal yang elok ni dia kata buat, bukan kata buat sekali, buat seumur hidup. Nabi kata benda macam ni. Pertama apa dia? Dalam hadis tadi Nabi kata, Allah anama illa ala witrin. Yang pertama, jangan kamu tidur melainkan setelah kamu sembahyang witir. Nabi pesan dekat sahabat ni, Nabi pesan dekat sahabat, tolong aku nak pesan dekat hampa, ya Abu Hurairah. Abu Hurairah bukan kecil anak tuan-tuan, tapi Nabi pesan lagi dekat dia. Nabi kata, ya Abu Hurairah, jaga benda ni, 3 benda ni seumur hidup, jangan duk tinggal. Yang pertama apa dia? Sebelum tidur, witir dulu. Pasal apa tuan-tuan? Pasal kita ni kita tidur, subuh esok lah pula nak manggil. Walaupun Abu Hurairah ni orang bagus, dia kalau tidur, tiap-tiap malam dia mulai sahabat-sahabat yang rapat dengan Nabi macam ni. Tapi kita ni dah letak kepala subuh pun pergi 7. Jadi kalau dah tahu kita macam tu, sebelum tidur witir. Daripada terlepas langsung dapat 2 rakaat sebelum tidur. Maka Nabi sebut dalam hadis ni, Nabi kata, an la anama illa ala witrin. Jangan kamu tidur melainkan setelah kamu witir. Yang ni sembahyang sunat kemudian daripada sudah sempurna sembahyang Isyak. Ada setengah sahabat dia habis-habis sembahyang Isyak, dia buat ba'diyah Isyak, dia terus witir. Pasal dia tahu dah malam ni dia duduk cadang, tak bangkit lah kot, nak sembahyang malam apa, dia siap-siap dah witir. Ada pula kawan duduk belakang tengok, apa witir awal-awal. Sayanglah, tahajud lah dulu. Dia ada ingat begitu pun tak bangkit tahajud, witir pun dah. Ni, kawan ada ingat macam tu tu. Dia tengok kawan ni buat witir, dia komplain. Kita ni dengan komplain bagi kat kita lah. Dengan komplain ni kerja kita. Apa sih ni? Di witir awal-awal. Tak lihat nak bangkit tahajud nak apa sih. Tengok-tengok, dia dengan witir pun tak, dengan tahajud pun tak, dengan apa pun tak. Terkejut 7:30, subuh pun terlepas. Cantik yang ada komplain orang ni. Nampak tuan-tuan? Nabi SAW dia tahu kapasiti manusia ni, Nabi tahu. Maka Nabi ambil yang minimum. Kapasiti manusia yang minimum ni, kalau tidur susah nak bangkit, maka Nabi kata sebelum tidur witir siap-siap lah, tenang. Supaya jangan tertinggal witir itu dengan sebab nyedar tidurnya, Nabi kata. Supaya jangan tadi kerana terlalu nyenyak tidur, apa pun tak, witir tak, tahajud tak, apa pun tak. Sehingga terjaga waktu subuh dengan tiada dikerjakan witir dan sebagainya. Apa pun tak, bangkit-bangkit dah subuh lah. Boleh sembahyang subuh saja. Sampai nak buat sunat fajar pun tak ada. Qabliyah subuh. Yang Nabi kata, qabliyah subuh ni sampai tahu fadilat yang Allah nak bagi kat dia, dia lebih berharga daripada dunia dan isinya. Nabi kata macam tu. Berapa ramai daripada kita yang tak dan qabliyah subuh. Tak dan. Pergi sembahyang masjid. Tapi itulah, dengar bang baru duduk kalang kabut, duduk-duduk, lari-lari main dan 1 rakaat dengan imam sembahyang subuh. Qabliyah tak dan. Sayang. Berapa banyak benda kita dah lepas, yang pastinya kita menyesal itu. Baik. Dia kata yang kedua, puasa 3 hari daripada tiap-tiap bulan. Kerana puasa yang demikian itu besar fadilat dia. Dan lagi akan datang pada masalah yang akan datang cerita tentang benda ni. Dia kata puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan. Dan yang ketiganya, sembahyang 2 rakaat sunat duha. Dia kata sekurang-kurang duha itu 2 rakaat dan sesempurnanya 8 rakaat. Dia kata duha. Agak-agak 8.5 agak macam tu sudah okey, boleh sembahyang duha. Bagi orang yang ada ruang, ada kesempatan, ada kelapangan, buat benda-benda macam ni. Yang dah pencin-pencin dah duduk di rumah ni, jangan lepas benda-benda macam ni, jangan lepas. Kan, daripada duduk tidur sampai bini keliru, antara kita dengan bantai golek ni, dia pun keliru. Pasal sama. Apa? Bangkit 8.30, itu macam bayar semayang, Allahu Akbar. Duha. Tak larat 2 rakaat sudah. Jadikan dia sebagai satu komitmen kita. Kita komit dengan amalan ni tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari. Dulu saya sembang dengan Tan Sri Tajuddin Ramli. Anda ingat dulu dia chairman
MAS, lepas macam-macam. Satu masa dulu sembang dengan dia beritahu kat saya. Dia kata, ustaz, dia kata ayah dia pesan kat saya satu, Haji Romli ni, ayah dia pesan kat dia satu. Apa dia? Sembahyang duha jangan tinggal. Dia kata, alhamdulillah lah, saya abang tahu ustaz. Dia kata, saya duha daripada pesan ayah saya masa saya belum kahwin dulu sampai hari ni, kalut macam mana, saya datang mana pun saya tak tinggal sembahyang duha. Satu benda yang saya boleh cerita kat ustaz, dia kata, ada masalah macam mana pun saya tenteram. Dia cerita pengalaman dia. Dia kata masalah ni tak boleh habis, menyangkut lagi besar, lagi banyak masalah. Banyak mana pun masalah, dia kata saya tenteram. Dia kata saya duk cari, saya duk nampak yang ni lah. Dia kata tenteram. Entah berapa banyak manusia serabut hari ni, serabut. Dua semayang pun serabut. Tengah dua semayang tu serabut. Bukan kata dia ahli semayang, tengah dua semayang tu pun dua serabut. Duduk di masjid semayang, otak dia ada rumah, otak dia ada rumah anak, otak dia serabut. Cari ketenangan. Ada lagi benda kita kena buat, ada lagi. Semayang 5 waktu dah buat dah, okey. Cari lagi apa lagi boleh buat, cari lagi apa lagi boleh buat. Baru Allah akan inject mai. Dia inject mai dekat kita ketenangan tu. Dia mai sakinah, dia mai tenang, dia rasa dia tak apalah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Baik, dia kata kerana besar fadilatnya kalau sekiranya dibuat sembahyang duha ini. Dan inilah 3 perkara yang dinasihatkan oleh Nabi, jangan ditinggalkan. Ini benda Nabi pesan sangat-sangat, jangan tinggal benda-benda yang macam ni. Dan kemudian bawah tu yang kata puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan itu, adakah telah ditentukan harinya? Dia kata itu. Baik, saudaraku, sebetulnya ada hadis dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi menunjukkan ada tertentu hari yang kata puasa 3 hari dalam tiap-tiap bulan itu. Itu kata Abi Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, idza sumta min asy-syahri 3 ayyam fasum 13 wa 14 wa 15. Diriwayatkan daripada satu sahabat yang masyhur dipanggil Abu Dzar radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata dekat dia, wahai Abu Dzar, apabila engkau puasa daripada sebulan 3 hari, maka hendaklah engkau puasa pada hari yang ke-13, hari yang ke-14 dan hari yang ke-15. Hadis ni clear bagi tahu 3 hari itu tu yang kata ayyamul bid itu. Okey. Baik, kemudian tengok bawah tu, perenggan yang kedua daripada bawah tu, dia kata puasa 3 hari dalam sebulan itu apa hukumnya? Kata Imam Nawawi di dalam Syarah Al-Muhazzab, dan telah muwafaqah ashab kita bahawa sunat puasa pada ayyamul bid. Dia sebutlah sunat puasa pada ayyamul bid. Kata mereka itu hari yang ke-13, 14 dan 15. Dan inilah yang sahih, lagi yang masyhur, yang memutuskan dengan dia oleh jumhur ulama. Ambil kok mana pun dalam sebulan, bagi ada 3 hari kita buat puasa. Kemudian muka surat sebelah kita tengok puasa 3 hari dalam sebulan dan kelebihannya. Yang tu dia cerita matematik tadi balik. Dia cerita matematik tadi balik. Kalau sekiranya kita puasa sebulan, kita puasa 3 hari. Duk ada berapa bulan? 12 bulan. 3 hari sebulan, kita ambil 3 hari, kita puasa setahun 12 bulan, 3 kali 12 36. 36, tiap-tiap satu hari Allah bagi 10 pahala. 36 kali 10 jadi berapa? 360. Dia dapat balik puasa 1 tahun. Dia dapat balik puasa 1 tahun. Jangan tengok hadis Nabi, dia tak terang cara matematik, tapi ini matematik. Dia bagi kita otak kita jalan. Kita fikir, oh patutlah dia kata puasa ni equivalent kepada puasa sepanjang tahun. Rupa-rupanya ini cara kira dia. Begitu. Baik, tengok muka sebelah, bab fi fadli shaum. Itu bab yang datang pada menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan puasa. Ketahuilah saudaraku, bermula kelebihan puasa ni sangat besar. Maka pada bab ini dapat kita tahu beberapa masalah daripadanya. Maka hadis yang menunjukkan atas kelebihan puasa itu dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi. Kata dia, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
inna rabbakum yaqul kullu hasanah bi'ashri amsalha ila 700 dha'f. Diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW yang masyhur dipanggil Abu Hurairah. Kata dia, sabda Nabi SAW, bahwasanya Tuhan telah berfirman, tiap-tiap satu kebajikan dibalas 10 pahala, sehingga boleh balas 700 ganda pahala. Satu benda baik kita buat, pastinya apa dia? Dapat 10 pahala. Tapi ada beberapa benda yang kita buat, Allah boleh bagi ganjaran sampai 700 kali ganda. Terpulang atas kemurahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia nilai kita macam mana. Minimum Allah akan bagi 10 pahala. Tapi dia boleh bagi dekat kita sampai 700 pahala. Itu dalam Quran kata. Dan disebut balik oleh Nabi SAW di dalam hadis ni. Kata dia, balasan orang yang buat kebaktian. Dengan sepotong hadis itu dapat kita tahu bahawasanya tiap-tiap satu kebajikan dibalas 10 dan boleh sampai kepada 700. Maka tidaklah kebajikan yang dibalas Allah itu terhad kepada 700 sahaja. Dia beritahu pula, walaupun dia sebut Allah boleh bagi antara 10 pahala ke 700, tapi jangan ingat Allah ni dia limited, takat tu saja. Betul, kita dalam sistem apa kita di Malaysia ni, kalau jadi Perdana Menteri, bajet yang ada dekat dia ni unlimited bajet, dia kata. Kalau jadi ahli parlimen, kalau jadi menteri, kalau jadi apa, dia ada peruntukan untuk dia, tapi dia limited. Sebagai ahli Dewan Undangan Negeri, banyak ni hang punya duit boleh untuk projek dalam kawasan hang. Sebagai ahli parlimen, banyak ni hang punya peruntukan duit untuk projek dalam parlimen hang. Untuk Perdana Menteri, unlimited budget. Unlimited budget. Dia boleh spend budget ke mana-mana, tak ada limit. Tapi bukan duit dia lah, duit kita lah. Duit kita ada potong income tax, kita ada apa semua kan. Dia tukang bagi. Tapi kuasa yang diberi kepada dia, dipinjamkan kepada dia tu unlimited untuk nak bagi bajet ni. Begitu kan. Bahkan lebih lagi daripada yang demikian. Bahkan Allah ni, kalau Perdana Menteri pun unlimited bajet, Allah Subhanahu wa ta'ala ni kalau boleh bagi pahala dekat kita takat 700 saja, bukan Allah lah. Allah boleh bagi lebih, dia pun lagi-lagi unlimited. Nampak tuan? Allah boleh bagi berapapun yang dia nak bagi dekat kita. Begitu. Baik. Dengan dalil firman Allah dalam Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, matalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habbah. Bermula umpama bandingan sekalian orang yang belanja, mereka itu akan hartanya pada jalan taat Allah, sama ada taat wajib ataupun taat sunat, maka ia seumpama satu biji yang ditanam. Daripada sebiji yang ditanam itu tumbuh 7 tangkai. Pada tiap-tiap satu tangkai ada 100 biji. Dalam Quran Allah buat perumpamaan. Kita buat satu benda baik macam kita ambil satu biji benih ditanam. Daripada satu biji benih tu dia tumbuh naik, satu pokok ada 7 ranting. Tiap-tiap satu ranting tu ada 10 pula biji, ada 100 biji. 7 ranting tu ada 700 biji. Maknanya satu kebaikan yang kita buat, dia boleh pi sampai macam tu banyak pahala dia yang kita tak tahu. Satu benda yang kita buat, kadang-kadang kita buat ni kita rasa benda tu kecil aja, tapi besar pada penilaian Allah. Ni macam kita tolong orang Palestin hari ni, kita bagi derma. Kita tengok tu tabung Palestin tu, boh jangan tak boh. Tak boleh boh banyak, boh sikit. Tak boleh tak seringgit boh lebih. Tak ada pun mahsyar esok kita ada dalam senarai orang yang membantu mereka. Ada satu sahabat, ni dia baca dalam surah Abah, kata apa, UAE ke apa, Emirat Arab Bersatu buat collection sudah 301 juta. Arab ni bagus collection tu, tapi yang tak mau nak tolong tu yang leceh. Lepas duit ni tak ada masalah tuan-tuan. Saya dengar cerita dia kata betul, tapi kalau tuan-tuan tahu hak betul, bagi tahu. Kata salah seorang jutawan Arab ni sudah tender kasut ada Palembang kat muka Bush tu, berapa juta kata tender? 10 juta US dollar.
kasut tu yang reporter tu ambil lempar. Dia ni pun pandai mengelak. Amboi, dia tak mau kenal. Sampai ada satu sahabat pula forward mail satu email. Dia tulis itu hot game. Hot game. Tak ingat apa hot game buka. Game tu punggai muka Bush. Muka Bush. Dia ni duk punggai. Kita duk main tu. Kita punggai. Tak kena juga. Yang tu kan. Bukan kata dia tu punggai. Tak kena. Dia buat dalam bentuk game pun punggai tak kena juga. Dia happy ni. Ampun. Paling tinggi saya try 3 kali kena. Tak happy. 4 tak boleh dah. Cekap tunduk dia ni. Dah dikartunkan pun masih boleh tunduk lagi. Tak kena juga. Tu bab dia. Biar pergi dia lah yang tu. Biar pergi dia. Ni yang Mesir ni duk border, duk bersempadan dengan Palestin, tak buka border. Orang Islam Palestin nak lari pergi tak boleh. Dengan tembok, dengan kawat besi, dengan askar yang tunggu. Ni sama Islam ni. Sama Islam ni. Begini sikap dia. Dia boleh tengok, dia boleh duduk berdiri atas tembok tu, tengok puak-puak ni mati apa, dia boleh tengok, dia tak kesian tu. Takkan Yahudi tak rasa kesian dekat orang Islam sudah habis. Ni sama-sama Islam ni tak kesian dekat orang Islam. Dua masjid dah dia cakap pasal ni sampai kering suara kan. Dia nak cakap juga. Tuan-tuan. Tapi kita boleh cakap ni lah. Setidak-tidaknya kita boleh apa? Kita boleh menyemai kepada sama-sama kita ni kebencian kepada musuh Islam la'natullah alaihim. Yahudi la'natullah alaihim ajma'in. Setidak-tidaknya kebencian itu ada. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah itu menangis. Kadang-kadang kita ni menangis. Lagu mana nak buat? Lagu mana nak buat? Kita boleh buat apa selain daripada semayang, minta doa, qunut nazilah? Apa kita boleh buat? Berpunca daripada banyak. Di antaranya apa? Allah kata dalam Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum wa akharina minkum. Allah sebut dalam Quran, wahai orang Islam semua, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Hampa siaplah kelengkapan perang sedaya upaya hampa. Min ribatil khail, daripada tentera berkuda pada zaman tu. Tujuannya apa? Turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, supaya musuh kamu, musuh Allah takut dekat hampa semua. Allah kata dalam Quran macam tu. Tapi select kita orang Islam di seluruh dunia ni apa dia? Kita tertinggal dalam bidang tu kecuali Iran. Kecuali Iran. Amerika tak berani kan dia. Walaupun ada pihak kata Amerika saja tak mau serang dia pasal dia Syiah ke apa, itu tafsiran. Tapi pokok pangkalnya Amerika tak berani dengan dia. Amerika tak berani dengan dia. Pasal apa? Dia saja tunjuk. Hari ini dia test peluru berpandu jarak jauh. Dan dia buat kenyataan pula. Presiden jahat kecil konek ni cakap cukup kuat. Dia kata apa? Dia kata peluru berpandu yang dia baru cipta ni boleh pergi jarak berapa? Sekira-kira kalau dia tembak daripada Tehran, dia kata boleh kena Tel Aviv. Dia kata. Dia buat contoh tu. Dia boleh habang kata kalau dia tembak daripada Tehran, boleh pergi tepi keluar. Dia boleh habang. Tapi dia habang kata kalau dia tembak daripada Tehran, boleh kena Tel Aviv. Dia kata. Contoh tu, dia habang lagi tu. Setidak-tidaknya orang takut dengan dia. Ni macam keadaan hari ni. Kalau dia pergi masuk campur hantar, jadi perang dunia. Tuan-tuan. Perang dunia lah. Jadi dia kena fikir habis-habis benar. Kalau betul-betul dah kira biar pergi apa nak jadi pun, dia tunjuk. Perang dunia, dia akan jadi dua blok lah. Blok Islam dengan blok bukan Islam. Mereka akan bersatu jadi tentera Ahzab, tentera yang bersekutu. Islam pun tak tahu lah siapa nak pergi duduk dalam kumpulan tentera Islam ni. Takut sebahagian daripada negara Islam pun lari pergi duduk dalam Ahzab juga. Pun boleh jadi. Boleh jadi, tuan-tuan. Boleh jadi. Tuan-tuan boleh percaya dekat Saudi. Kalau jadi ini antara Islam dengan Islam, tuan-tuan boleh percaya dia nak duduk belah mana? Boleh percaya? Tak apa pun tak wani bagi jaminan.
Kuwait nak duduk belah mana? Bahrain nak duduk belah mana? Boleh tak? Setakat pergi duduk mesyuarat, buat satu resolusi, kata mengecam tindak kita kat tu lah. Ajak serius sikit lagi lah ni, kita sama-sama Islam duduk atas satu platform tak? Tabah habis dulu. Maka kelemahan ini telah diguna oleh Amerika. Dia peduli apa? Dia bagi statement yang menyakitkan hati kita. Tiap-tiap hari dia bagi statement yang menyakitkan hati kita. Tunjuklah berapa banyak gambar pun budak innocent, tak ada dosa apa, putui kaki, putui tangan, rebeh muka sebelah, tak mati lagi. Tunjuk bila dia tak ada rasa kesian. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Itu dia. So saya kata Mesir jauh sangat. Sama-sama Palestin tu, Fatah pun tak rasa kesian dengan Hamas yang duduk dalam. Dia nak jadi ceramah lain pula dah. Baca balik. Tak boleh. Tak boleh Dia kata nak balik mana ni. Apa begitu tuan-tuan. Tapi kita kena ada satu. Dalam hati kita kena ada satu. Musuh Allah tetap musuh Allah. Terus cerita panjang. Musuh Allah tetap musuh Allah. Begitu banyak ayat Quran cerita tentang macam-macam mereka ni. Macam itulah macam-macam mereka. Ila yaumil qiyamah. Sampai kiamat. Sudah sampai masa kita sebut di mana itu ni, dua-dua pemimpin besar. Tok Guni Aziz pun kata, Tun Dr. Mahathir pun kata, sampai masanya tindakan ke atas Amerika ni tindakan ekonomi, dia kata. Sesuai dengan keupayaan kita. Tindakan hari ini adalah tindakan ekonomi. Apa dia? Nombor satu sekali dia kata, negeri-negeri Islam kaya raya ni jangan deposit duit di Amerika atas currency dolar, dia kata. Jangan. Dan dua-dua tokoh ni dah cadang berapa lama dah supaya apa? Di kalangan negara-negara Islam ni gunalah platform apapun, OIC kah, Liga Arab kah, apa, pakailah whatever platform yang sama-sama orang Islam duduk atas platform tu. Pakai sama-sama negara kita ni pakai dinar emas. Jatuh dolar Amerika kalau buat macam ni. Tuan-tuan, sikit duit ke Saudi pergi deposit di Amerika, sikit duit ke Kuwait hantar pergi deposit di Amerika. Tak tahu berapa bilion duit Arab dia ada di sana. Yang duit itulah mereka guna untuk nak membangunkan industri senjata dia. Yang senjata tu dia hantar Amerika Israel. Yang akhirnya senjata yang dibuat daripada duit Islam ini diguna untuk bunuh orang Islam. Tapi yang peliknya dia tak boleh jalan. Idea-idea yang macam tu tak dapat sambutan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Hangat, tengok balik. Demikian jua satu kebaktian yang diperbuat oleh seorang hamba Allah yang Islam, maka tiadalah kurang balasannya daripada 10 ganda pahala. Bahkan boleh sampai 700 ganda. Bahkan boleh lebih daripada itu menurut ikhlas hati dan elok niat orang itu. Kita hati kita macam mana? Masa tuan-tuan nak kubur RM1 dalam tabung Palestin tu, masa nak kubur RM1 tu, tuan-tuan ingat apa? Allah nilai yang tu. Ni tumpang lepas dia dengar ceramah ni pibuh. Kalau dah balik itu pula main tak boleh dah. Ni tumpang duk dengar ni, ingat dengan nama Allah yang ni sumbangan aku. Boleh dah. Ada tercatat sumbangan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menilai keikhlasan kita ketika kita buat satu benda baik ni. Keikhlasan itu yang menentukan Allah nak bagi berapa pahala dekat kita. 10 ke, 700 ke, dia nak bagi sampai 7,000 ke, atas limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala. Baik, dia kata halal harta dan barang yang diperbelanjakan atau yang ia usahakan, sebagaimana firman Allah, wallahu yudha'ifu liman yasha, dan Allah Taala akan ganda lebih daripada yang demikian bagi siapa yang dikehendakinya. Allah boleh bagi berapapun pahala kepada siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim, dan bermula Allah itu Tuhan yang luas kurnianya, lagi yang maha tahu siapa yang mustahak dapat berganda-ganda pahala dengan sebab tersembunyi ikhlas di dalam hati manusia itu dan kuat jaga yang halal baginya. Ikhlas kita tu menentukan Allah nak bagi berapa dekat kita. Dan itu benda yang kita takut. Kalau kita duduk, kita renung-renungkan balik, kita sampai umur kita hari ini, amal kita buat banyak mana tu satu. Daripada banyak kita buat tu hak ikhlasnya banyak mana. Dia duduk renung yang tu takut.
Takut. Semua orang. Saya sendiri duk main mengajar ni pasal apa? Allah tahu. Tuan-tuan main pasal apa? Allah tahu. Tuan-tuan di rumah dengan anak bini, dengan keluarga, macam mana keikhlasan kita tak kat mana dengan depan Allah tahu. Yang semua ni Allah nilai kita. Baik, dia kata dalam puasa tu besar kemuliaan di sisi Allah. Wahai saudaraku, dengan sepotong hadis yang akan datang ni dapat fahamlah kita bahawa besar pahala puasa itu. Itu Tuhan memperkatakan puasa itu baginya. Firman Allah, "Was-saumu li wa ana ajzi bih." Dan bermula puasa itu bagi aku. Tuhan kata, dan aku yang membalas dengan dia bagi siapa yang puasa itu. Tuhan kata puasa ni hak aku nak bagi pahala. Hak aku, Tuhan kata. Aku nak bagi pahala hak aku. Untuk lain ibadah, dia kata boleh macam-macam. Tapi untuk puasa, aku sendiri akan bagi pahala. Tuhan kata. Istimewanya ibadat puasa berbanding dengan ibadat lain, dia kata. Baik, dia kata, dan aku sendiri yang akan membalas dia dengan siapa-siapa yang puasa itu. Kata ulama, sebab pun Allah Ta'ala berkata puasa itu bagiku, padahal sekalian kaifiat taat itu baginya semua. Kerana adalah puasa itu tiada siapa menjadikan kebaktian kepada Allah melainkan orang Islam. Puasa ni orang Islam saja buat. Walaupun ada hak agama lain ni dia kata puasa dia yang boleh minum. Puasa dia ni tak makan benda berdarah. Sayang dia duduk ke darah buat sup, sayang makan girum dengan licin. Tapi tanya, kata puasa, dia kata dia puasa. Ni yang makan apa? Oh tak lah. Kita puasa itu ayam semua kita tak makan. Oh puasa lah. Kata-kata, macam ni puasa setahun pun boleh. Puasa takkan nak boleh makan sayang, boleh minum ayam. Puasa sayang lah, boleh minum ayam tak buat dah. Maknanya yang kata puasa dengan erti yang sebenar ni, Islam saja. Daripada sebelum terbit fajar sampai huruf matahari itu bukan setakat tak makan tak minum. Ada banyak pantang larang kena buat, kena jaga sampai macam tu. Macam ni punya puasa Islam saja buat. Hal lain ni doa abang kata saya suruh niat mau puasa 3 bulan, hang simpan hang puasa. Kata. Hang simpan hang. Puasa minum ayam, puasa makan sayur. Ini Islam dia kata puasa betul. Dan ada pun sekalian kafir tiada membesarkan Allah dengan puasa. Tapi yang dia bukan membesarkan Allah bukan dengan cara puasa. Bahkan mereka itu membesarkan dengan rupa semayang, sujud, sedekah dan sebagainya. Orang kafir pun buat juga. Sembah Tuhan dia ni. Tapi bukan dengan cara puasa. Dengan cara semayang, dia pergi sujud satu, lepas tu dia buat lagu macam berenang atas lantai. Lepas ni punya macam-macam. Dan ada pun sebab dikatakan puasa itu bagi Allah kerana puasa itu jauh daripada riak, kerana tersembunyi. Ini satu. Nak banding ibadat puasa dengan ibadat lain, dia kata bersalahan semayang, haji, perang, sedekah dan sebagainya, semua ni ibadat orang nampak zahir. Puasa orang tak nampak. Maka dia lebih ikhlas kepada Allah. Semayang nampak, orang boleh nampak dia ni babi rajin semayang. Kan, sedekah nak ubah dia ni kasang kita ada RM20 dia lepas patih dekat ni. Nampak. Tapi puasa Allah saja yang nampak. Orang lain tak tahu. Nampak kita okey macam biasa macam apa, tapi kita puasa, Allah menilai puasa kita. Maka kerana tu dia kata, Allah kata aku wa ana ajzi bih. Akulah yang akan bagi pahala kepada orang yang puasa ni. Maka besarnya pahala puasa ni. Kemudian di bawah tu dia beritahu pula puasa itu dinding daripada neraka. Dia ada hadis dia. Cerita yang kata puasa ni wasaumu junnah minan nar. Puasa ni menjadi perisai daripada api neraka. Orang yang banyak buat puasa, neraka terdinding daripada dia. Tak boleh nak main kenal dia. Ini Nabi yang kata macam tu. Kemudian sebelah tu lagi dia kata mulut orang yang puasa tu lebih harum daripada kasturi di sisi Allah. Orang yang puasa ni di sisi Allah, mulut orang puasa ni sangatlah harum. Harum seumpama kasturi. Kemudian sebelah tu dia main cerita mencabul seorang akan seorang yang puasa. Bagaimana memperbuatnya. Mencabul di sini maksudnya dia main maki kita. Dia main maki kita. Dia satu orang main kita puasa, dia main kat kita, dia duduk maki kita. Apa patut kita buat? So dalam hadis dia kata, wa in jahala ala ahadikum jahil wa huwa sha'im falyaqul inni sha'im.
Nabi kata apa? Kalau kita puasa, mai satu orang jahil, mai duk cakap lebih kurang dengan kita. Kita habaq dekat dia apa? Inni sha'im. Saya puasa. Hang nak suruh aku pergi jadi macam hang duk lawan maki, aku tak boleh buat. Tapi hari ni aku puasa. Itu disuruh oleh Nabi SAW. Kemudian muka surat sebelah tu dia kata pintu syurga bernama Ar-Rayyan, dan hadisnya. Dia ada satu hadis mai cerita tentang pintu syurga. Cuba kita baca hadis di atas tu. Dia kata an Sahl bin Sa'd anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna fil jannah la baban yud'a ar-rayyan yud'a lahu as-sa'imun faman kana min as-sa'imin dakhalahu wa man dakhalahu lam yadhma abada. Maksudnya daripada Sahl bin Sa'd, daripada Nabi SAW bersabda. Nabi kata sesungguhnya syurga ni ada banyak pintu. Macam mana masjid Jelutong ni ada orang itu? Satu je. Banyak. Pergi tengok Masjid Nabawi lagi banyak. Masjidil Haram tak tahu berapa pintu dah ada, berpuluh-puluh pintu dah ada. Syurga juga ada banyak pintu. Nabi beritahu, inna fil jannah lababan yud'a ar-rayyan yud'a lahu as-sa'imun. Ada banyak pintu syurga. Daripada banyak-banyak pintu itu ada satu pintu, Nabi kata dipanggil pintu itu Ar-Rayyan. Ar-Rayyan. Rayyan maksud dia ada maksud. Ar-Rayyan maksud dia minum puas. Itu maksud Rayyan. Macam orang pergi Mekah nak buat haji kan. Hari 9 tu hari wukuf. Hari 8, satu hari sebelum wukuf tu dia panggil hari tarwiyah, dia panggil. Hari tarwiyah. Tarwiyah ni arwah ni maksud dia apa? Maksudnya minum. Hari 8 dipanggil hari tarwiyah. Hari 8 Zulhijjah dipanggil hari tarwiyah. Pasal hari itu hari unta minum air. Dulu kalau orang nak pergi buat haji, dia nak bertolak nak pergi Arafah tu, hari 8 tu unta bagi minum semua cukup-cukup. Sebab nak bertolak ke Arafah. Maka hari 8 tu dipanggil hari tarwiyah. Dengar sudah tarwiyah, maksud dia unta minum air. Itu maksud dia. Tegas, dia maksud dia begitu. Rayyan maksudnya apa? Minum puas dan hilang dahaga. Pintu tu dipanggil pintu Ar-Rayyan. Ni hadis Nabi sebut. Dipanggil pintu Ar-Rayyan pasal apa? Pasal dia khusus untuk orang yang banyak puasa dalam dunia ni. Bila sampai di sana itu pintu tu panggil. Dia panggil dalam hadis ni dia kata apa? Dia kata faman kana minas sa'imin dakhalahu. Siapa yang di atas dunia ni dia daripada kalangan as-sa'imin, orang-orang yang puasa, dakhalahu. Dia akan masuk pintu Ar-Rayyan ini. Wa man dakhalahu, dan siapa masuk saja dalam pintu itu lam yaghma abada. Dia tak akan dahaga selama-lamanya sampai bila-bila. Pasal apa? Pasal dia akan dunia, dia dahaga, dia puasa, dia dahaga. Sana esok Allah bagi dia masuk pintu tu, dia tak akan dahaga dah sampai bila-bila. Maka itu pintu khas yang disediakan bagi orang-orang yang banyak puasa di atas dunia. Tentang buka muka sebelah. Dia kata pintu syurga tu ada berapa banyak ni ceritalah. Dia kata bagi syurga itu ada banyak pintu. Setengah daripadanya nama Babur Rahmah, setengahnya nama Babul Taubah, dan ada nama Babul Zakah, dan ada nama Babul Hajj, dan ada nama Babul Umrah, dan ada nama Babul Zikr, dan ada nama Babul Sabirin, dan macam-macam pintu lagi. Dan tiap-tiap pintu ni bersesuaian dengan kita atas dunia. Kalau satu orang ni dia semasa di atas dunia, dia pengesian. Pengesian tau. Pengesian ni apa nak kata? Dia mudah kesian. Dia tak boleh, dia tengok dia ada sifat rahmah. Dia pergi supermarket, dia tengok pintu nak masuk toilet di supermarket. Satu makcik tua. Makcik orang Melayu tua, umur sekitar dah 70-an dah, dengan pakai mini telekung, muka bersih, muka semayang. Dia tunggu pintu orang nak masuk jamban. Orang nak pergi bagi 2 kupang kat dia. Ada mai jenis kasar ni, lempak 2 kupang jatuh bawah meja makcik ni 2 kutip. Dia ni dia tengok dia tak boleh. Dia ada sifat rahmah. Dia pergi kat makcik tu, dia bagi RM10.
Oh, makcik tu kata tak ada duit kecil tak? Saja nak pergi ke masjid. Pancong pun dia tak orang masuk. Saja nak pergi ke masjid. Dia jalan tengok. Dia jenis macam tu. Dia jenis orang macam tu. Hati dia ni jenis. Tuan-tuan tak ada orang macam ni. Ada. Hak jenis lempang duit 20 ni pun ada. Tapi hak jenis ni tak boleh. Dia tak boleh tengok. Dia berjalan-berjalan ni, laki bini duk berjalan, dia nampak satu budak Down syndrome. Dia tengok budak Down syndrome, dia tak boleh. Dia pergi, dia minta izin dekat mak pak budak ni. Dia kata, saya nak cium sikit pipi budak ni, boleh kan? Dia jenis macam tu. Ni, dia kata saya nak cium pipi budak ni, boleh kan? Mak pak ni pun duk heran, pasal apa? Bukan apa, dia ni ahli syurga esok dia. Ahli syurga tuan-tuan, budak macam ni. Ahli syurga dia. Dia khadam dalam syurga itu. Dia tentu dah tempat dia. Aduh, tak tahu ni kita, tak tahu nak pergi mana lagi. Dia tu okey lah. Dia ni bila tengok budak macam ni, dia pergi minta izin dengan mak pak ni. Dia kata, kau makcik ke apa saya nak cium pipi. Dia apa? Takut juga mak pak ni sek menek ke apa ke dia ni. Main dulu nak cium anak aku, cakap dah. Dia ahli syurga. Saya nak minta nak sayang dia sekali. Cium, bagi dia pergi. Orang nak jenis macam ni, dalam hati dia Allah bagi rahmah. Allah bagi rahmah. Dia tengok ni televisyen duk tunjuk gambar budak-budak Palestin duk kena ni, macam dia tengok tu dia teriak kan. Dia teriak, dia duk tengok tu dada dia ketat. Oh, yang mata jatuh. Dia ada rahmah. Dia ada rahmah. Ada orang Allah bagi macam ni. Orang macam ni. Ini adalah hadis Bukhari, ada cerita detail tentang benda ni. Orang yang macam ni, pintu rahmah nanti panggil dia. Hang atas dunia dulu, hang penuh, hati hang penuh dengan belah kesian. Mai masuk. Demikianlah juga seterusnya. Ada babut taubah. Dia ni jenis apa? Jenis bertaubat kepada Allah. Doa ni astaghfirullahalazim. 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 Bangkit tengah malam sembahyang minta ampun kepada Allah. Dia kira nak bertaubat. Dia mengaku dia banyak dosa. Dia minta ampun kepada Allah. Pintu taubah panggil dia. Dan begitulah seterusnya. Dia kata. Baik, kemudian pintu syurga yang bernama Ar-Rayyan itu apa makna? Dia bagi kita habaq tadi. Muka sebelah tu dia kata Babur Rayyan itu siapa yang masuk daripadanya tiada dahaga selama-lamanya. Itu kita dah beritahu dah. Kemudian dia ada lagi satu, dia selit di sini cerita Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, satu hari Nabi doa habaq pasal pintu-pintu syurga ni. Nabi kata dalam syurga, di syurga itu ada banyak pintu. Ada pintu ni, ada pintu ni, ada pintu ni. Nabi dah beritahu. Siapa yang atas dunia banyak ni, pintu tu akan panggil dia. Siapa yang dengan zakat ni dia jaga betul, pintu zakat nanti panggil dia. Abu Bakar tanya Nabi. Abu Bakar kata, ya Rasulullah. Ini hadis sahih, riwayat Al-Bukhari. Abu Bakar tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, ada tak ada orang yang semua pintu panggil dia? Abu Bakar tanya Nabi. Nabi kata apa? Naam. Nabi kata, ya, ada. Dan aku harap engkau lah di antara orang itu. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq. Banyak kali dah kita cerita kelebihan, keistimewaan dia. Nabi kata kat dia tauhid macam tu. Abu Bakar, ada orang yang semua pintu nak dia masuk. Dan orang itu salah seorangnya aku harap engkau. Menangis dia dengar macam tu. Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekalian. Jadi kesimpulan apa yang kita baca malam ni, semua menjurus kepada apa? Dia nak suruh agama ni, dia nak suruh kita jadi orang baik. Betul. Cerita puasa ke cerita apa pun, agama ni dia nak suruh kita jadi orang baik. Tahun baru dah masuk, tahun baru orang putih pun dah masuk, tahun hijrah pun dah masuk, eloklah kita start balik. Hak mana hak tak elok kita nak buat sebelum ni, buang habis. Start ni dan ke depan nak buat seberapa elok yang boleh. Minta Allah tolong kita itu saja. Nah, insya-Allah bulan depan kita masuk, kita pilih tajuk lain pula untuk baca. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan surah Al-Nas. Kita apa, insya-Allah kita beritahu di Masjid Taman Berang, Masjid Taman Takbir. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin warzuqna fahman nabiyyin bi jahi khatamil mursalin. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.